Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Terima kasih kerana bersama saya dalam laporan laksana ke-10 ini. Sesungguhnya, laporan laksana merupakan komitmen berterusan kerajaan dalam memastikan status pencapaian pakej prihatin dan juga penjana. Kedua-duanya berjumlah 295 bilion ringgit dibuat dengan telus dan terbuka. Selain itu, laporan laksana ini juga membolehkan kerajaan menyampaikan peringatan dan memberi maklum balas kepada isu-isu yang berbangkit. Without a doubt, the government is committed to ensuring that progress of all the economic stimulus packages is reported in a timely and transparent manner. This Laksana report also enables us to share reminders and to respond to issues raised by the public. Pada minggu lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengadakan lawatan kerja ke unit laksana di Kementerian Kewangan untuk sesi taklimat serta melancarkan papan pemuka digital atau Digital Dashboard Laksana. Digital Dashboard tersebut amat unik kerana menghubungkan data daripada 53 kementerian serta agensi berkaitan yang terlibat dengan pelaksanaan pakej prihatin dan penjana. Kerajaan berharap pendekatan berdasarkan data ataupun data-driven approach ini akan memastikan pemantauan yang lebih berkesan serta intervensi yang lebih pantas bagi memastikan beban rakyat, pekerja dan perniagaan dapat diatasi. Ini juga selaras dengan usaha kerajaan ke arah digitalisasi perkhidmatan dalam era revolusi industri 4.0. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga berkesempatan mengadakan sesi persidangan video bersama penerima-penerima bantuan pakej prihatin. Izinkan saya berkongsi video ringkas seperti berikut. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas sokongan berterusan. Saudara dan saudari, seterusnya saya ingin menyentuh 3 perkara. Pertama, pencapaian terkini pakej prihatin. Kedua, status penjana. Dan ketiga, ulasan semasa mengenai ekonomi. Kita mulakan dengan status pelaksanaan bantuan di bawah matlamat pertama prihatin, iaitu Lindungi Rakyat. Pertama, Bantuan Prihatin Nasional ataupun BPN. Antara 12 hingga 19 Jun, sebanyak 40 juta telah dibayar kepada 40,000 penerima BPN melalui bayaran secara tunai di cawangan-cawangan BSN seluruh negara. Sehingga 19 Jun, seramai 10.19 juta penerima BPN telah menerima bantuan ini yang membawa keseluruhan bayaran BPN ke 10.88 bilion ringgit, iaitu 97% tahap pelaksanaan. Tambahan juga, pada minggu lalu saya berkongsi bahawa 181,000 rayuan BPN yang diluluskan akan menerima bayaran bernilai 162 juta ringgit pada akhir bulan ini. Sukacita saya berkongsi bahawa bayaran ini akan dibuat melalui esok, 24 hari bulan Jun. Saya berharap bantuan ini akan dapat meringankan beban ke semua bakal penerima BPN. Kedua, program iLestari KWSP. Sehingga 19 Jun, sebanyak 4.3 juta permohonan telah diluluskan, melibatkan 2 bilion ringgit sebulan. Alhamdulillah, program iLestari yang dikeluarkan daripada akaun 2 telah dapat membantu mengurangkan beban aliran tunai yang dihadapi rakyat.
Pada minggu lalu telah timbulnya isu bil elektrik TNB yang tinggi. Susulan maklum balas daripada pengguna, kerajaan telah bertindak untuk meneliti dan memahami punca masalah agar dapat diselesaikan. Antara lain puncanya adalah peningkatan penggunaan elektrik dalam tempoh PKP dan kategori penggunaan oleh pengguna yang bertukar menyebabkan mereka tidak menerima diskaun yang sepatutnya di bawah prihatin. Alhamdulillah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meluluskan bantuan prihatin elektrik tambahan berjumlah RM942 juta. Seperti yang telah diumumkan Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Dr. Syamsul Anwar, seramai 7.66 juta pengguna elektrik akan menerima manfaat daripada bantuan ini. Seramai 4 juta ataupun 52.2% pengguna dengan bil elektrik kurang RM77 atau bawah 300 kWh sebulan pula akan menikmati bekalan elektrik percuma. Bantuan ini akan dibiayai bersama oleh Kumpulan Wang Industri Elektrik, TNB dan juga Kementerian Kewangan. Adalah diharap bantuan tambahan ini yang selama 3 bulan akan dapat memberi kelegaan kepada pengguna. Di bawah matlamat kedua iaitu sokong perniagaan. Pertama, Geran Khas Prihatin GKP. Bayaran GKP sebanyak RM3,000 setiap perniagaan mikro telah bermula sejak 15 Jun. Manakala bagi PKS mikro yang telah lulus selepas disemak lanjut, pembayaran akan dibuat mulai 29 Jun. Jumlah keseluruhan GKP yang dibayar adalah bernilai lebih kurang RM1.57 bilion dan ia akan memanfaatkan sebanyak 524,446 PKS mikro. Kerajaan berharap geran ini sedikit sebanyak akan dapat membantu PKS mikro dalam menjana semula perniagaan masing-masing. Kedua, program subsidi upah dan subsidi upah ditambah baik. Sehingga 19 Jun, sebanyak RM4.89 bilion telah diluluskan bagi 303,596 majikan yang memanfaatkan lebih 2.4 juta pekerja. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahawa dengan penyelarasan program subsidi upah di bawah penjana, majikan boleh mula membuat permohonan untuk program subsidi upah yang telah ditambah baik ini mulai 15 Jun, iaitu minggu lepas. Pada kesempatan ini, saya ingin berkongsi bahawa kerajaan menerima maklumat bahawa ada majikan yang tidak menyampaikan subsidi upah kepada pekerja. Ini adalah pelanggaran syarat-syarat dan saya ingin mengingatkan majikan bahawa kerajaan akan mengambil tindakan terhadap majikan-majikan ini. Saya berharap bantuan rangsangan ekonomi ini tidak disalahguna dan majikan lebih bertanggungjawab. Jangan ambil kesempatan dan jangan menganiaya pekerja anda. Ketiga, program bantuan majikan COVID-19, ECAP. Sehingga 19 Jun, sebanyak 34,246 permohonan telah diterima dan sebanyak 8,489 diluluskan bernilai RM56.8 juta bagi caruman KWSP majikan. Ini adalah peningkatan daripada RM47.9 juta minggu lalu. Walau bagaimanapun, dengan pembukaan ekonomi secara berperingkat sejak 4 Mei, jumlah ini dijangka akan berkurangan pada bulan-bulan akan datang. Keempat, mengenai dana pinjaman mudah PKS, SME Soft Loan Funds, yang dikendalikan oleh Bank Negara Malaysia. Sehingga 19 Jun, permohonan yang telah diluluskan oleh bank-bank tempatan dan disetujui terima oleh PKS adalah RM8.2 bilion dan ini akan memanfaatkan 19,253 PKS. Jumlah ini termasuk dana Special Relief Facility, Automation and Digitalization Facility, All Economic Sector Facility dan Agro-Food Facility. Kelima, bagi skim kredit mikro BSN dan Tekun Nasional pula, sehingga 19 Jun, di bawah
skim kredit mikro BSN sebanyak 6,742 permohonan daripada peniaga mikro telah diluluskan bernilai RM236.4 juta. Bagi program tekun, jumlah permohonan yang diluluskan ialah 22,843 bernilai RM174.63 juta. Di bawah matlamat ketiga iaitu perkukuh ekonomi, bagi moratorium bayaran balik pinjaman institusi kewangan sejak kuat kuasa pada 1 April 2020 yang lalu, setakat 19 Jun, nilai moratorium tersebut dianggarkan berjumlah RM43.7 bilion. Dari angka ini, sebanyak RM15.3 bilion adalah jumlah yang dimanfaatkan oleh sektor perniagaan, manakala jumlah yang dimanfaatkan oleh rakyat bernilai RM28.4 bilion, RM28.4 bilion melalui pinjaman yang layak mendapat moratorium dari institusi kewangan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan peminjam bahawa tempoh moratorium ini akan berakhir pada 30 September 2020. Bagi mereka yang mungkin memerlukan kemudahan penyusunan dan penjadualan semula selepas 30 September, peminjam dinasihatkan untuk berbincang dengan institusi kewangan masing-masing. Demi kelangsungan aliran tunai anda, kalau boleh, janganlah tunggu sehingga saat-saat akhir untuk berbincang dengan institusi kewangan anda. Saya juga ingin berkongsi data terkini mengenai projek kecil di mana RM4 bilion diperuntukkan di bawah pakej Perhatin. Setakat 19 Jun, sebanyak RM3.76 bilion telah pun diagihkan kepada pelbagai kementerian dan agensi yang berkaitan, khas untuk projek-projek yang akan dilaksanakan oleh kontraktor G1 dan G2. Penjana ataupun pelan jana semula ekonomi negara. Saudara dan saudari yang dihormati, bagi pelan jana semula ekonomi negara atau penjana, beberapa inisiatif telah bermula bulan Jun dan beberapa lagi masih di peringkat awal pelaksanaan. Antaranya, program subsidi upah ditambah baik dengan peruntukan RM5.3 bilion. Inisiatif internet percuma 1 GB berjumlah RM3 bilion bagi menggalakkan aktiviti pendidikan dan produktiviti. Inisiatif PAS pengangkutan Mai 30 dengan peruntukan RM200 juta. Dan sokongan bagi sektor pertanian dan permakanan bernilai RM400 juta untuk pelbagai inisiatif seperti pembiayaan, peningkatan mobiliti pekerja dan usaha-usaha pertanian bandar atau urban farming. Pada masa yang sama, pasukan laksana bersama dengan kementerian-kementerian dan agensi-agensi pelaksana sedang giat memastikan soalan lazim, cara permohonan dan kelayakan inisiatif dikomunikasi dengan baik agar penerima dapat mengakses bantuan tersebut. InsyaAllah, status pencapaian akan mula dikongsi setelah usaha pelaksanaan bermula secara berperingkat dalam masa terdekat. Akhir sekali, saya ingin membuat sedikit ulasan mengenai keadaan ekonomi semasa. Kadar pengangguran Malaysia meningkat kepada 5% pada bulan April. Ini disebabkan oleh penutupan pelbagai sektor ekonomi semasa PKB dan PKPB untuk membendung wabak COVID-19 dalam bulan Mac dan April. Sebagai perbandingan, kadar pengangguran terkini di Filipina adalah 17.7%, India 23.5%, Amerika Syarikat 13.3%, China 5.9%. Pelbagai negara di Eropah juga mengalami kadar pengangguran 2 angka. Walaupun kadar pengangguran Malaysia dijangka meningkat dalam beberapa bulan yang akan datang, langkah-langkah di bawah pakej prihatin dan penjana disasarkan dapat membendung kadar pengangguran. Malahan melalui program subsidi upah ini, setakat ini 2.4 juta pekerjaan telah diselamatkan. Dengan program subsidi upah yang diperluaskan di bawah penjana, mulai 15 Jun, majikan boleh memohon subsidi upah untuk pekerja mereka yang diberi cuti tanpa gaji. Dengan usaha ini diganding dengan pembukaan hampir ke semua sektor ekonomi, kerajaan mensasarkan kadar yang bertambah baik terutamanya pada suku ketiga dan keempat tahun ini, insya-Allah. Sejajar dengan itu, pelbagai program peningkatan kemahiran ataupun upskilling
melalui penjana juga bertujuan untuk memelihara kapasiti tenaga kerja kita agar sektor perniagaan boleh berkembang semula dengan kadar segera apabila ekonomi kembali pulih. Di bawah penjana, RM2 bilion telah diperuntukkan untuk melaksanakan program peningkatan kemahiran bagi para belia dan penganggur, dan keutamaan akan diberikan kepada sektor elektrik dan elektronik serta teknologi maklumat dan komunikasi. Inisiatif ini diharapkan dapat memanfaatkan lebih daripada 200,000 individu. Saya juga ingin menyentuh sedikit mengenai tahap defisit belanjawan dan hutang negara. Penganalisis agensi penarafan dan pelabur memahami bahawa Malaysia seperti negara-negara lain akan mencatatkan defisit yang lebih tinggi berikutan pelbagai langkah rangsangan ekonomi. Ya, defisit belanjawan Malaysia diunjurkan meningkat kepada 5.8 hingga 6%. Dan tahap hutang kita pada masa ini lebih kurang 52% mungkin akan mencecah had berkanun 55% pada akhir tahun ini. Ini adalah berikutan pelaksanaan langkah-langkah prihatin dan penjana untuk menyelamatkan nyawa dan penghidupan dan merangsang ekonomi. Memandang ke hadapan, apa yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini. Kerajaan komited terhadap disiplin fiskal untuk mengembalikan defisit fiskal di bawah 4% dalam tempoh 3 hingga 4 tahun akan datang. Bagi tahap hutang pula, saya pernah menyebut beberapa kali bahawa antara 97 hingga 98% hutang kita adalah hutang dalam negeri. Dan ini penting kerana ini bermakna pendedahan kita terhadap risiko turun naik mata wang asing adalah amat terhad. Dalam hal ini, kerajaan amat komited dalam memastikan disiplin fiskal diteruskan. Secara keseluruhannya, dari segi peruntukan untuk prihatin dan penjana, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pelbagai sektor swasta dan agensi kerajaan yang telah memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada langkah pemulihan ekonomi Malaysia untuk melindungi rakyat, mendorong perniagaan dan menyokong ekonomi. Tanpa sokongan padu daripada pihak yang berkaitan di dalam ekosistem kewangan dan ekonomi kita, tidak mungkin kita akan dapat membuahkan pakej prihatin dan penjana dengan nilai keseluruhan RM295 bilion untuk sama-sama menyelamat dan memulihkan ekonomi negara demi rakyat. Sebelum berakhir, saya ingin mengulas nasihat dan saranan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika lawatan beliau ke Laksana minggu lalu. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyebut bahawa pelaksanaan prihatin dan penjana perlu merangkumi impak kepada masyarakat dan bukan angka pembayaran dan penerima semata-mata. Beliau menekankan bahawa bantuan perlu menyentuh rakyat, pekerja dan perniagaan dan tidak bersifat superficial. Sehubungan itu, pasukan laksana akan meningkatkan lagi usaha turun padang dan membuat kajian bagi mendapat maklum balas daripada orang ramai mengenai impak pakej prihatin dan bencana. Beberapa minggu lalu, saya telah menerima surat daripada seorang cikgu yang berasal dari Seri Aman Sarawak. Beliau menghantar sekeping kad dan telah berkongsi 2 rangkap pantun untuk saya. Salah satu rangkapnya adalah seperti berikut. Lincah langkah si burung kedidi, bila senja pulang ke sarang. Hidup kita biar berbudi, di mana pergi dikenang orang. Sebelum mengakhiri laporan laksana ke-10 ini, izinkan saya membalas pantun beliau. Terbang tinggi si burung kedidi, singgah sebentar di atas peti. Apabila tiba peluang berbudi, bantulah negara seikhlas hati. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu depan, insya-Allah. Terima kasih.